Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam semua. Uh, okay. Saya nampak laser pointer Okay. Nampak laser pointer saya? Nampak, nampak. Okey. Assalamualaikum semua. Saya Zahrin bin Yaakob. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan Gold Consultant. Okey. Um, Agenda kita pada hari ini, saya akan cerita sedikit macam mana kita jadi dealer consultant sampai dealer developer. Kita akan ceritakan pasal komisen, menjadi komisen yang kita akan dapat apabila kita menjadi introducer melalui JE dan GSA, dan kita akan ada soalan dan jawapan, apa ni, Q&A lah. Siapa-siapa yang ingin bertanyakan soalan boleh tanya direct semasa saya bercakap, ataupun boleh juga diajukan soalan dalam chat box Zoom meeting ni. Sebelum saya mula, saya nak cerita sedikit lah pasal berita terkini mengenai berita emas lah, apa yang terjadi sekarang. Okay. Berita yang pertama, setelah apa yang kita ketahui, yang diwar-warkan dalam WhatsApp dan Telegram, QM sudah mula buka QM Jewelry di Paragon Mall dan sudah berlaku jual dan beli di kedai tersebut. So yang ni saya ambil snapshot lah daripada WhatsApp group mengenai gambar-gambar kedai QM Jewelry yang ada di Paragon Mall Penang. Saya belum pergi lagi, nanti saya cuba nak pergilah bila saya ada masa free nanti. Okey, baru-baru ni saya rasa ramai orang mendapat untung hasil daripada pembelian emas 2 minggu atau seminggu yang lepas, kenaikan yang mendadak. So ramai yang dapat untung daripada pembelian tersebut, dan saya rasa ketegangan di Palestin masih lagi berlaku, dan kita jangan lupa juga dengan penderitaan rakyat Palestin walaupun kita untung melalui emas. Itulah saya ingin pesan kepada saudara-saudari semua. Walaupun kita dapat untung, jangan kita lupa akan kesetaraan yang berlaku di sana. Okey. Okey, ada satu lagi dealer terbaru dalam Akademi 1303. Kita ada dealer Hairul Anwar Muhammad Din, Tahniah. Dan kita ada dealer baru wanita, iaitu Rakiah Imbun. Tahniah. Okey. Okay, so total kita ada, apa tadi Faizal? 5. 5 dealer. 5 ke 6? Hmm. Ha? 6. 6 termasuk Faizal? Ya. Okey, 6 dealer kesemuanya kita ada dalam Akademi 1303. Tahniah. Dan saya hanya berharap semua apa? Ya? Go ahead. Ada soalan? Okey, akan saya teruskan. Okey, saya berharap semua yang beli emas dapat untung lah. Itu itu tujuan utamanya, bukan menjadi dealer ke apa. Saya harap semua orang beli emas melalui Quantum Metal dapat untung, beli guna untuk diri sendiri dan keluarga. Itu yang lebih penting lah. Okey. Alright. Okey, hari ini uh, kita akan membincang mengenai tangga-tangga dealer konsultasi yang bermula daripada introducer hingga merchant. Pada hari ini saya akan concentrate pada dua tangga saja, tiga tangga, iaitu introducer, dealer dan dealer developer. Okey. Um, Pertama ialah menjadi introducer. Untuk menjadi introducer, seseorang itu boleh menjadi introducer apabila dia membeli satu unit JE 10, iaitu berharga $250, dan 3 unit JE 5X, iaitu satu unit $25, kalau 3 unit lebih kurang $35. Barulah seseorang itu layak menjadi introducer setelah dealer tersebut mempromotkan diri introducer itu dalam sistem. Okey. Okey. Kelebihan jadi introducer, pertama, keahlian percuma seumur hidup, tiada belian wajib, tiada maintenance dan label kekal. Okey. Maknanya terpulang pada kita bila kita hendak beli dan menjual emas melalui quantum metal. Okey. Dan skim ini bukan MLM ataupun binary atau skim cepat kaya, ataupun kita kena cari orang banyak-banyak
untuk mengekalkan status introducer itu. So as long kita telah beli 1 unit JE 10 atau 3 unit JE 5, kita akan kekal sebagai introducer. Okay. Dan commission akan dibayar ke akaun GSA atau float account dan bergantung pada pilihan dalam sistem lah. Dan ni kita saudara Arif pernah tekankan kepada kita, sekarang sistem dah lain. Sekarang dia ada float account pula. So kita boleh tukarkan pada float account ataupun direct ke GSA. Dan commission boleh diwarisi keluarga, dan commission tiada had level dan tiada had masa. Maksudnya kita akan sentiasa mendapat commission selagi kita membeli emas melalui container metal, dan tiada had masa, maknanya bila-bila boleh. Okay? Ia tidak ada limit. Dan commission introducer adalah sehingga 2%. Okay. Okay. Slide ni menunjukkan commission introducer. So pada setiap klien yang baru, apabila kita menjadi introducer, apabila klien tersebut membeli JSA, dia akan mendapat 0.5% daripada harga pembelian emas. Okay. Dan untuk JE5X 1.5%, dan JE10X commissionnya adalah 2%. So maknanya setiap kali kita ada new client ataupun yang daftar bawah kita tu, kita akan mendapat commission peratus seperti yang tertera dalam slide ni. Okay. Dan satu lagi yang ingin saya bagi tahu ialah apabila new client kita mendapat pangkat introducer sama macam level kita, maka kita tidak akan dapat apa-apa sebab kita sama pangkat dengan new client tersebut. Itu juga maklumat yang amat penting lah dalam sistem quantum metal ni. Okay? Apabila kita sama pangkat untuk introducer, kita tidak akan dapat profit sharing ataupun commission daripada introducer kita. Okay. Di sini slide ni menunjukkan contoh commission introducer. Okay, sebagai contoh dalam bentuk kewangan. Okay, contohnya JE 10, katakanlah dia apabila seseorang itu beli 1 unit JE, kita akan dapat 2% commission. Dan contoh duit yang kita akan dapat ialah 2% daripada $250 iaitu $5, lebih kurang RM20. Okay. Dan untuk JE 5 1.5%, jika kita calculate, kita akan dapat lebih kurang $1.125, lebih kurang RM5. Dan JSA 0.5%, kita akan dapat lebih kurang RM2 di sini. Okay. Selepas introducer, pangkat yang kedua ialah dealer. Okay. Pangkat ini nak jadi dealer, kita kena ada direct 5 introducer. Minimum 5 direct introducer. Dan direct sale minimum sebanyak $7,500. Dan melepasi ujian QM training. Okay. Dan commission dealer adalah dari 2% dan 7% commission. Akan saya terangkan nanti dalam slide berikut. Kelayakan dealer seperti yang saya kata tadi, at least minimum 5 introducer. Okay. Dan 5 introducer itu dalam kumpulan kita, apabila kita dapat 5 introducer dan jumlah JE 10 adalah sebanyak 30 unit yang bersamaan dengan $7,500. Okay. Dan melepasi PM training. Ni syarat minimum untuk menjadi seorang dealer. Dan apabila nak jadi dealer ni, ia tiada masa. Okay. Dan kita hanya perlu membeli JE10X baru boleh kita layak untuk jadi dealer. So maknanya masing-masing ada perjalanan tangga masing-masing. Seperti yang berlaku pada diri dealer Akademi 1303. Okay, kita masing-masing mempunyai tarikh yang berbeza-beza untuk menjadi dealer. So ia terpulang pada keadaan dealer tersebut. Okay, ia tiada, sebab bagaimana saya beritahu tadi, ia tiada had. So bila-bila masa je. Tahun depan boleh, 2 tahun boleh. Janji
Bila cukup minimum 5 introducer dan JA terkumpul adalah sejumlah $7,500 ataupun 30 unit, dia layak menjadi dealer. Okey. Dan buat masa sekarang untuk jadi dealer senang je. Dalam masa 1 hari kita hantar email pada QM Care, kita dah ambil ujian, kita akan terus mendapat jadi dealer dan sistem. Okey. Yang ni saya terangkan tadi juga. Okey. Yang ni slide ni hanya tunjukkan nak jadi dealer, introducer tu beli 6 unit seorang. Okey, kalau darab 5 introducer 30. So ni salah satulah contoh yang kita kemukakan. Okey. Yang ni semua kalau 30 orang, kalau seorang beli 1 unit, kalau 30 cukuplah untuk jadi dealer sebab 10 dapat 30 unit JE 10. Okey. Kelebihan dealer ada lebih kurang sama macam introducer, keahlian percuma semua hidup, tiada beli wajib, tiada maintenance dan label kekal. Sistem ni bukan sistem LMM, okay, ataupun skip cepat kaya. Commission dibayar dalam USD auto ke akaun. I think benda ni ada silap sikit. Patutnya ada masuk dalam flow account ataupun JSA. Okay. Commission boleh diwasi keluarga. Dan commission adalah dari 2% hingga 7% termasuk pembelian sendiri. Ni yang menarik ni. Okay. Yang ni, slide ni tunjukkan macam mana kita akan dapat commission dalam sistem QM. Okay. Sebagai contoh, kalau kita ada new client, kalau dia masuk JAE, okay, kita akan dapat 7%. Kalau kita ada orang bawah kita yang berstatus introducer, kita akan dapat 5% dan introducer akan dapat 2%. Okay. Dan kalau kita ada dealer bawah kita, kita akan dapat semua. Kita akan dapat 1% dan introducer 1% dan new client pun 1%. Masa ni saya nak tanya dekat Faizan. Faizan dapat tak 1% dealer yang dealer? Ataupun Arif? Dapat, Sebab dapat. saya tak. Oh, dapat. Oh, Arif pun Dapat dapat lah. kalau direct ni. Direct dealer, direct Oh, dengan kita. kalau Arif pun dapat lah. Kalau saya Kalau invest. kalau Zahrin ada pembelian, Hmm. Arif akan dapat 1% daripada Oh, beli. bertuah punya Arif. Okay. Itu Alright. dipanggil equalize sharing. Oh, okay. Equalize Alright. sharing. Ya, okay. Sebab saya tak pernah rasa lagi. Dealer. Senyap je Arif. Sebab tak ada delay kat bawah lagi kan. Oh, ya, itulah. Dia ni ada delay kat bawah tu. Okay. Harap teranglah saya punya ni commission tentang dealer ni. Okay. Alright. Okay, yang ni satu lagi chart. Just nak menerangkan macam mana dia dapat commission tu lah. Senang je. M ni untuk merchant. Betul Faizan? Okay. D untuk dealer. Ni new client lah. Katakanlah saya dealer. Kalau new client, kita akan dapat 7%. Kalau introducer, kita akan dapat 5% dan introducer akan dapat 2%. Kalau merchant, dia akan dapat 7. Kalau new client 14%. Betul. New client dia akan dapat 14% commission untuk unit JE dan kalau dealer ke bawah dia dah akan dapat 7%. Ni saya tunjukkan contoh commission dealer. Okey, untuk apabila seorang dealer tu beli JE satu unit JE 10, dia akan dapat 7%. Okey, lebih kurang $17.5 atau lebih kurang RM60 lebih. Okey, bergantung pada kadar USD. Kalau beli JE 5, dia akan dapat 5%, iaitu $3.75. Okey, lebih kurang RM16. Dan GSA 2%, lebih kurang RM8. Okey. Kalau kita ada introducer, apabila introducer tu beli JE, kita akan dapat 5%, introducer dapat 2%. Kalau JE 5, kita akan dapat 3.5%, introducer akan dapat 1.5% dan GSA kita akan dapat 1.5% dan introducer dapat 0.5%.
So semua commission akan dimasukkan ke flow account atau JSA kalau tick convert to gold. Okay. So lebih kurang ni lah commission. So siapa jadi dealer tu commission agak tinggi lah kalau kita beli JE 10 untuk pemilihan diri sendiri. Tu yang menarik tentang QM ni. Sebab percentage commission dia amat tinggi lah berbanding dengan sistem kewangan dia, di luar sana lah yang berbeza dengan kita. Okay. Okay. Yang ni hanyalah apa ni satu table berkenaan dengan commission lah daripada senior merchant hingga ke ahli biasa. So ahli biasa kalau tak jadi introducer, kalau kita beli apa-apa pun tak dapat commission. Okay. So seleloknya kita dah jadi introducer lah, cubalah beli JE 5 3 unit, okay, ataupun satu unit JE 10 untuk kita jadi introducer, sebab supaya kita, apabila kita beli emas untuk pemilihan diri sendiri, kita akan dapat commission-commission seperti dalam table ni lah. Okay. Alright. Okay, saya rasa itu sahaja yang saya ada untuk malam ni lah. Uh, saya ceritakan hanya daripada introducer ke dealer hari ni. Ya. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan dealer konsultasi uh, ataupun soalan-soalan lain berkenaan quantum metal? Boleh tanya lah. Soalan pertama, apa yang dimaksudkan dengan jualan terkumpul? Adakah jika satu di unit saya tak nampak. Adakah jika satu unit JIS dijual apabila untung? Dia dah ada satu unit. Mhm. Lepas tu dia dah untung, dia jual. Lepas tu dia beli balik satu unit. Adakah dikira dua unit? Ya, ya, ia terkumpul. Jawapan saya, Haji Tokpah, ialah jualan terkumpul. Anda kunci jawapan tu. Jualan terkumpul. Ya, dikira jualan terkumpul. So kita boleh slow-slow lah. Jangan saya sekejap Saya masuk slide tu. Macam ni kan. Macam ni dia boleh terkumpul lah, macam mula-mula satu bulan tu seorang beli dua 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 dua. Lepas tu the next month dua 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 dua. Dia terkumpul lah. So total je empat 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 lah. Dia terkumpul. Dia bukan sekali je. Dia kena dia terkumpul. Okay. Betul lah tu. Arif. Okay. Walaupun kita beli jual, tapi Mhm. kuantiti tu dia akan accumulate. Mhm. Hmm. Tu Arif tanya boleh tunjuk kat mana nak convert gold tu. Betul. Macam mana? Oh, Sekejap. GTA. Convert gold tu. Apa nak pilih tu kan? Nak pilih setting tu. Saya rasa benda tu saya pilih dalam apps. Betul tak? Apa Faizal? Dalam sistem website boleh ke? Ada boleh juga. Oh, jangan saya tak ready lah pula nak buka quantum macam ni. Sekejap. Saya buka jap. Ada soalan lain? Sementara saya cuba buka saya punya quantum metal tu. Setakat ni tak ada soalan. Uh, sekejap. Kalau boleh saya tambah sikit berkenaan dengan Okay. komisen tadi. Komisen yang kita dapat yang 2 ke 3% tu untuk dealer tu adalah daripada setiap transaksi yang berjaya. Maksudnya kalau kata satu hari tu, satu orang tu melakukan 5 transaksi, setiap transaksi yang berlaku yang kelima-lima tadi tu kita akan dapat komisen. Daripada jumlah transaksi tu. Kalau kata dia buat, contohnya dia buat gold convert tu 1,000 US dollar. So 1,000 lah Hmm. dia. 1.5% daripada 1,000 US dollar. Kalau 10,000 US dollar daripada 10,000 US dollar. Jadi dia punya uh, tak letak lah. Percentage tu tetap lah. Tapi bergantung pada berapa banyak setiap transaksi tu berlaku. Jadi income tu ataupun apa bila ataupun Google satu punya income dia bergantung pada berapa banyak transaksi tu berlaku. Tu. Hmm. Dah buka dah? Okay. Dah. Sekejap. Okay, nampak? Nampak. Yang ni dia punya setting dia. Convert payout to gold. Saya dalam ni, setting edit profile.
ada payout setting, kita kena tick convert payout to gold. So Yang yang ni ni akan function, function tu dia terus convert kepada goal lah. Mhm, Betul. betul. Okay. Ada soalan baru. Bagaimana nak tengok profit GE through X? Macam mana nak tengok profit JE10X? Hmm. Okay. Sekejap Yang basic lah. Macam mana kita nak tahu yang ni dah untung ke rugi. Oh, okay. Siap. Kalau yang Siap. detail, kita tengok daripada tracker lah. Lagi mudah. Okay. Saya tunjuk apa, macam mana. Selalunya yang saya buat lah. Okay. Sekejap Dia kena tekan butang 3 atas tu untuk keluarkan menu. Oh, okay. Selalunya saya, secara basicnya saya tengok dalam sistem QM. Nampak kan saya punya sharing kan? Okay. Nampak? Kita macam satu contoh lah. Kita ada satu unit yang kita beli tu 250 kan. Lepas tu net cash out dia lebih daripada harga pokok ataupun harga belian yang kita beli iaitu 250. Macam contoh sekarang 354 kita ada untung lebih kurang $104 kan. Ni macam ni cara kita tengok lah. Kita dalam keadaan profit lah sekarang. Okay. Macam tu lah secara basicnya Tak nak tahu nafas kita lah kan. profit dah dapat profit atau tidak lah, sebagai contoh. Ah, okay. Soalan lain? Sekarang ni kita check ada. Okay. Tapi siapa nak tanya boleh buka mic tanya. Ah, ah. Okay. Soalan Semasa yang market tutup, Mhm. ada satu soalan ni daripada Haji Tokpa. Semasa market tutup, boleh jual atau tutup GE dan GCA? Jawapan dia tak boleh. Masa harga tutup kita tak boleh jual. Beli boleh Tak tak boleh masa market tutup? beli 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 tak boleh kan? Beli tak boleh saya rasa. Kalau Beli boleh kan? beli boleh. Beli boleh, jual tak boleh. Tapi Beli beli tu dia boleh. akan ikut pada harga last pada hari Jumaat tu. Sebelum market Ya, tutup. betul. Ah, ya, betul. So Haji Tok Pa, jawapan dia kita boleh beli tapi tak boleh jual. Ah, Dia akan macam ni, contoh kan, kata saya nak terminate yang ni kan, dia akan keluar market close. Kalau nak try jual, market close, dia akan keluar tertera ni, market close. Kalau nak beli kan nak beli boleh tak? Boleh try. Nak beli boleh kot. Sekejap saya try cuba. Beli boleh kot. Confirm. Okay. Sekejap saya tick, saya rasa masuk boleh kot. Boleh. Beli boleh. Beli tak ada masalah. Tapi dia akan beli pada harga market yang tutup last Jumaat lah. Maknanya harga dia lebih kurang 300, berapa harga sekarang? 303. 1560 lah satu unit. Tak, 1325 kan dia ni. 3, Tak, dia 325. punya nilai GE sekarang termasuk dengan C1560. Okay, okay. Minggu lepas 1540. Dah naik. Okay, ya. Sebab apa? Sebab USD naik. Maksudnya 4.78. Okay. Dah ada dekat dengan menu rahmah lah ni 4.7 lah. Sikit. Ini apa? Okay. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Sekejap, ada tak? Tak ada, kita nak sembang sikit pasal gemas. Hari tu saya ada check je dah lebih modal tapi masih rugi. Hmm. Sebab uh, okey. Betul, betul ada yang dia walaupun dia betul. Okey, Sebab ada kalau feel. kadang betul kadang kita akan rugi sebab fee management ataupun exchange rate. Mungkin pada masa dulu kita beli exchange rate kita 4.3, 4.4. Sekarang exchange rate 4.7, 6, 8 dan spread dan fees management kita dah berkurang. Sebab tu kita punya J kita masih dalam keadaan rugi.
Tapi ya. Hmm. Maksudnya kalau kata untuk kita apa, kalau lebih aktif nak tahu untung Hmm. rugi macam tadi lah. Net cash out tu lebih besar daripada initial investment. Hmm. Tapi in detail dia memang kena tengok dekat tracker. Sebab ada banyak Hmm. faktor lain lagi lah. Hmm. Faktor Okay. fee, faktor exchange rate, US Ha. dollar kan. Hmm. Okay, okay, faham. Selalunya kalau dalam sistem QM pun, kalau dalam rugi dia akan bagi tahu dalam sistem kita, Hmm, we are at loss. Kalau kita nak terminate nanti dia bagi tahu we are at loss kalau kita terminate betul. dalam keadaan rugi. So jangan terminate lagi lah selagi semasa ia rugi, kita terminate masa kita untung. Betul. Sekarang masih sesuai ke untuk beli JE? Oh, kalau tak, okay. Saya nak jawab ni, saya bagi pandangan diri saya sendirilah. Sebab subjektif sikit nak ini terpulang pada individu dan keadaan semasa. Kalau saya rasa sebab harga sekarang agak tinggi. Okey, RM303, dan pada tahun ni tak pernah cecah lagi RM303. Sebab dia tinggi sebab harga USD kita tinggi. So bagi saya tak sesuai lah, sebab dan keadaan sekarang harga emas makin meningkat disebabkan ketegangan peperangan di Palestin. So kita tak tahu berapa tinggi dia akan naik buat masa ni. So amat apa apa ia amat risikolah juga untuk kita predict harga emas ni. Tapi itu pendapat saya lah. Sebab dia agak agak tinggi sekarang dan kita tak tahu bila dia jatuh. Uh, So itu saya punya pandangan lah. Sebab nak beli harga emas ni, tanya orang lain pun dia kan cakap sama-sama. Dia tu pun tak boleh berani bagi garanti bila boleh beli harga beli GE pada harga sekarang. Dia pun tak boleh garanti. Dia cuma buat masa ini, pendapat saya agak-agak tinggi lah kalau kita bandingkan pada tahun ni. Sebab dia tak pernah cecah 303 tahun ni. Sebab tiba-tiba tahun ni dia cecah 300 RM303 per gram. So agak tinggi lah sebenarnya bagi saya lah. Tapi kalau ikut keadaan sekarang, insya-Allah dia akan naik sebab ketegangan Palestin agak tegang di sana. Sebab harga gold akan naik apabila ada Black Swan ataupun peperangan lah yang akan mengambil dominan dalam harga emas sekarang. Dan kalau ikutkan harga ounce ialah 198 lebih, 1983 baru pada Jumaat lepas. Dan harga tertinggi ialah 2060. So masih jauh lagi lah daripada limit tersebut. Cuma harga kita RM303 ni sebab exchange rate eh. Exchange rate kita 4.768. Uh, man, ya, sebab tu dia tinggi sikit. Dia menjadi RM303. Okay? Ya, ada soalan lain? Kalau all time high semula, berapa secara teori GA boleh untung jika kita beli dengan RM303 tersebut? Okay. Kalau all time high 2060 ounce. Sekarang 1983. So Tambah 3% kan. ya betul. Tambah Tambah 3%. 10 break even. Atas pada tu profit lah. Uh-huh. Tapi kita ingat Cak Ji tahu apa, walaupun harga emas kan 303, kita beli nanti dia markup sikit kan, 303 campur 3%. So tinggi sikit lah. So kena hati-hati jugalah. Ha. Dia belum all time high lagi ni. Cuma kita tak tahu bila dia akan sampai ataupun sampai ke tidak, kita tak tahu. Tak, kita tak boleh cakap ia akan sampai lah. Tapi ketegangan Palestin ni memang amat panas lah sekarang. Itu saya boleh beritahu. How high? Saya tak tahu. Berapa yang banyak tinggi, saya tak tahu. Ada banyak pendapat dekat YouTube ataupun Kitco News. Dia kata mungkin boleh cecah 2100 ounce. Kalau ketegangan Palestin berlarutan.
Tu kata dia. Ia bergantung pada suasana lah. Okay. Dan kita harus ingat ada news Fed pada bulan 12 sama ada dia akan increase OPR rate ataupun maintain OPR rate. So satu lagi hal tu. Tapi sekarang emas didominan oleh faktor peperangan lah sekarang. So, okay, soalan Arif, berapa persen profit sesuai untuk terminate JE? Bagi saya, profit sesuai lebih kurang 10% ke atas lah. Katakanlah kita untung 200, 100, 200, 300 tu kira okey lah. Bagi saya, buat masa ni saya nampak saya boleh dapat 200 ke atas dengan mudah dalam apabila kita beli JE ni. So bagi saya 200, apabila kita untung sekurang-kurangnya untuk satu unit JE 10 tu, RM 200, kira kira beruntung lah. Dan melalui pengalaman saya rasa saya dah untung 500 dah. Untuk 600 sebenarnya, 600. Kalau kita tengok harga Jumaat lepas 600 dah. Saya rasa ada yang dapat 700, 800 kot. Saya punya dah untung 600, RM600. Bagi saya besar lah keuntungannya. Lebih kurang 30 to 40% lah. Ha. Haji Topah dah beli unit dah? Dah beli dah? Ada. Ada beli. Oh, dia beli masa murah lah. Hmm. InsyaAllah dapat untung tu. Alhamdulillah. Tak apa. Harap-harap dapat untung lah. Kalau dapat 200 ke atas tu, untung lah. 200 tu boleh boleh lah. Tapi kalau tengoklah keadaan masih agak tegang lah. Harga masa mungkin naik lagi. Ha. Sebab ada satu analisis kata boleh naik 2,100 kalau berlanjutan dan ada apa? Ada efek pada negara-negara lain. Ha. Petang cek dah untung tapi malam pergi pula. Malam. Ni saya tak faham pula. L- LME malam tinggi. Harga emas Dia petang ada. cek dah. Ha? Yang malam ni naik sekejap kan. Pukul 11 pun kan tinggi. Oh, $1 tu naik kan. Satu pagi dia turun. oh okey okey. Satu Apa kilo. tak apa. Kita nanti insya-Allah dia akan naik lagi. Tengok Harga esok. malam. Oh, Tengok esok macam mana. insya-Allah. Cumalah. Cuma walaupun kita bergembira dengan harga emas, cuma ingatlah kat Palestin tu. Hmm. Boleh ajar sikit tak Nick Lerin atau DSA? Oh, sabar. Tapi masih rugi. Saya pun ada rugi juga. Tapi saya pun ada bulan 2 masih rugi. Tapi kita tunggu. Naimah, jangan kita tunggu. Harga emas ni kita tunggu. Ha, bulan 1 sampai bulan 10 saya tak jual lagi bulan 1. Sama lah. Ada yang rugi. Tapi dah profit lah bulan 1, bulan 2 belum profit lagi. Ha. Ha. Sabar Naimah. Kita insya-Allah kalau harga emas tinggi kita jual. At least RM200 ke atas lah. Itu best lah. Sikit lagi. Tu Arif tanya bila boleh ajar sedikit teknik layering atau DCA. Bila ajar. Okey. Yang saya tahu teknik layering adalah bila kita beli JA itu beli sikit-sikit masa harga emas tengah turun lah. Tu maknanya kita dapat beli unit emas itu dalam keadaan harga emas berbeza-beza lah. So jangan beli sekaligus lah. Saya rasa Arif ada tunjuk Arif punya apa profit kan. Saya rasa Arif buat layering beli sikit-sikit. Dan apabila masa harga emas turun. Lepas tu bila harga emas naik kita nampak perbezaan perbezaan keuntungan tu lah. So tu maknanya teknik layering lah yang saya faham. Betul tak Faizan? Ke ada teknik lain? Dia kurang lah. Okay. Cuma Ya. biasa biasa kita start beli bila dia break support lah. Ya. Dia break Sebab kita support, dia beli. sebab kita tak tahu harga paling down bila. So kita buat teknik layering lah beli sikit-sikit masa apa harga emas tengah turun.
Dia Macam tak. macam apa? Macam baru yang 2 minggu lepas kan. Harga 275, 274. Kita tak tahu dia naik tiba-tiba hari Jumaat kan. Lepas tu naik 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 naik. So, so siapa yang plan nak beli bawah 275 tu tak dapat. Tu rasa rugilah. Ha. Dan So, biasakan orang membeli, biasakan kalau kita belajar teknikal kan, harga berubah sama ada dekat support ataupun dekat resistance. hmm. Sama ada dia sentuh support, lepas tu dia naik balik. Mhm. Ataupun dia break support, dia akan jatuh lagi. Jadi kat situ kita boleh buat judgement lah. Kalau Mhm. dia break support, maksudnya harga tu sama ada jatuh ataupun naik balik. Jadi ada dua kebarangkalian kat situ. Sama ada naik ataupun dia jatuh lagi. Jadi tak salah lah kalau kita nak tambah satu unit kat situ. Itu Mhm. konsep layering. Layer kat situ satu. Mhm. Layering atau stacking lah. Lepas tu, kalau dia jatuh lagi, break lagi support yang lagi bawah, dekat situ point kita untuk beli. Untuk buying point lah. Sebab masa dia naik tu orang tak mau beli dah. Orang just collect Mhm. profit kan. Tapi masih rugi. Sabar, sabar. Okay, nanti kita share kot. Faizan, bila harga naik lagi kita share kat dalam Telegram dengan WhatsApp. Ada gak klien saya, dia kata saya tak beritahu masa harga rendah. Aduh. Nanti kita share bila harga betul-betul naik. InsyaAllah lah. Mhm. Nangis. Okay. Kita try jual tahun ni juga. Kalau boleh. Sebelum dia turun. Jadi boleh kat mana. Sebelum dia turun. Sebab harga emas naik ni sebab satu je. Harga peperangan di Palestin. Ha. Lepas tu dia naik walaupun data US ekonomi uh, yang patut membuat harga emas turun tapi dia tak turun. Tu dominan besar daripada kesan peperangan Palestin ni. Tu kita tunggulah. Saya rasa dah hampir 2 minggu kot harga emas tengah menaik. Daripada RM277, RM274 sampai RM303. Dan pada masa yang sama harga USD pun naik. Tu masalah. Crypto naik. Tak. Tak faham saya ekonomi US ni. Dia seorang je okey. Okay. Sabar eh. Okey okey. Ada orang tak sabar nak untuk apa apa dapat untung eh. Tapi apa pun, kalau nak ikutkan memang dia perlu tunggu lah kan. Mhm. Dia, Mhm. rugi tu tak ada lah. Melainkan kalau kita tak sabar. Kita urgent nak pakai duit Ha. ke. Tu tak nak buat apa lah. Mhm. Kita Okey, tak tunggu. Hairul Anwar tanya kalau harga emas dah jauh naik, adakah satu masa dia akan jatuh banyak? Wallahu a'lam. Hairul, ini semua tak boleh predict lah. Emas ni memang tak boleh predict. Bila kalau ada orang tanya harga emas berapa akan naik ataupun turun, kita jangan jangan agak-agak lah. Nanti kita tak akan salah lah. Tak pernah tepat. Hmm. So Biasa bagi macam tu saya, jugalah. Kita akan uh, ikut support and resistance jugalah. Bila Yalah sampai tapi resistance, kita kena standby sama ada untuk ambil hmm, profit. tetapi kita tak tahu harga sebenar. So kita boleh tahu macam predict behavior tu boleh. Ya. Akan naik atau turun. Tapi nak tahu berapa harga tepat tu kita takkan tahu. Predict macam behavior tu boleh. Macam sekarang katakanlah emas akan naik. Tapi kita tak tahu naik sampai berapa. Semua tak tahu. Uh, ada banyak pendapat kat luar sana. Uh, Betul. uh. Tapi ada satu pendapat dia kata kalau ketegangan Palestin ni memuncak lagi dia akan naik tinggi. Dia cakap sebab dia ada impact pada negara-negara barat Asia Barat di sana dan juga dipengaruhi oleh harga minyak. Hmm. Kalau harga minyak tinggi, tinggi juga harga emas. Ha. Hmm. Itu salah satu juga faktor. So insyaAllah lah Naimah, saya yakin tak lama lagi tu. Berapa banyak lagi nak untung daripada 250 sendiri tu. Mari saya kita tengok. Ada sekarang Naimah kalau saya mahu kalau boleh share boleh tulis lah berapa puluh USD lagi nak untung. Sekarang boleh cakap apa ni? Oh, saya muskil. Oh, Oh, macam ni. ini sebab sekarang ni untung rugi kita bergantung pada dua faktor sebenarnya. Satu faktor harga emas, satu lagi faktor exchange rate. Kadar Mhm. tukaran mata wang kita dengan USD. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nampak untung, lepas tu kita dapat rugi pula sebab bergerakan dua harga tadi lah. Kalau again each other, macam contoh sekarang ni, Ah, USD jatuh.
harga emas naik. Tu tak ada impact jugalah pada kita semua. Macam tu. Ni macam Sebab kiraan kita border. dalam RM kan. Kiraan kita dalam Hmm. RM. Tapi bila convert Hmm. dalam US, apa, dalam Hmm. kiraan kita dalam US dollar. So, bila kita Hmm. convert bagi dalam RM, kita nampak macam tak ada untung. Hmm. Okay, tak payah keliru ni mah. Jangan risau. Nanti bila harga emas naik, nanti menampak untung je lah. Tak jumpa, tanpa rugi lah. Ha. Cuma itulah kalau ada dealer boleh tolong nak imah, tengokkan dia punya apa, net cash out dia. Boleh faham kot. Dia tengok juga berapa lama dah unit tu. Uh, apa? Dah pegang kan. Mungkin 4 bulan. Cuba, cuba masukkan dalam dalam apa? Dalam tracker. Dalam tracker tu Ha. memang tepat lah. Maksudnya dengan Hmm. USD punya Hmm. exchange, Sekejap harga saya bagi masa kini, apa semua. WhatsApp. Okay. Tak apa. Saya doakan semua yang masuk automatic ni untung lah. Tu yang terbaik. Okay, good. Okay. Ada lagi soalan? Ah, memang kalau beli JE 10x memang beli beruntung lah. Sebab bila harga emas naik 1%, okay, kata ya kita akan dapat 10% keuntungan. Macam contoh JE ni kan. JE ni bila kita beli satu unit JE, bila harga emas naik 3% baru break even. So kalau dia naik 4% baru kita untung 10%. Sebab tu JE 10 ni dia lebih untung daripada GCA. GCA diikut harga emas lah. Itu pun spread kena 7%. Kena lebih pada 7% baru untung. Dan dia tak ada gandaan 10. Itulah bezanya JE uh, dengan GCA. Betul ke nanti ada GA 20X? Wallahu alam, saya tak tahu lagi. Tunggu. Tapi, tapi tak fair kan kalau kita nak bandingkan GE dengan GCA ni. Tak boleh. Objektif dia berbeza. Hmm, betul. Kalau tengok dari segi Ah, untung rugi, okay. saya lebih suka lagi GCA. Mhm, Sebab cash tu kita mhm, dapat balik. mhm. Okay. Walaupun untung dia one to one kan. Satu lagi Haji Tok Pak, saya punya kita punya team kita ada buat apa? Skim simpanan berjemaah. Saya rasa Haji Tok Pak pun join kot. Saya rasa ada banyak orang yang dapat untung daripada GCA tu. Saya pun dapat untung RM20 daripada RM150 tu. RM170. Mana nak cari? 10% lebih, lebih kurang 10% lebih untung apabila kita letak 150 tu. So nanti bila harga emas naik kita tik 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 terminate je. Tu yang best tu tengok GCA. Saya tak tahulah Arif rasa macam mana kan. Arif mesti banyak GCA tu. Dia pakai bakul dia. Nak pilih dia Dia pakai tik tik bakul. tik terminate je. Untung RM10 RM20 pun jadilah daripada 150 tu. Tu untung tak ah? Modal kecil je. Tapi untung banyak. RM10 10%. Kira okey juga tu. Kalau sebab harga emas naik mendadak kan. Sebab kita mulai pada bulan 3 ke 4. So bila harga emas naik macam ni, kita nampak dia punya keuntungan tu at least 10% lah. Bagi saya dapat RM20 daripada 150 tu macam, wish, siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Modal 150 dapat 170. Susah lah. Memang best lah kalau GC ini siapa buat konsisten lah tu siapa paling baik. Saya ingat setahun baru dapat, tiba-tiba dapat dah bulan ni. Lebih kurang 3 4 bulan kot. Ha. Okay. Lepas tu Arif tanya betul ke nanti ada GA20X? Dengar khabar macam ada tapi belum ada official lagi. Saya dalam sistem pun saya tak nampak. Haji Tokpa ada join simpanan GCA berjemaah. Siapa ada join? Boleh tulis satu kat situ. Siapa join apa ni GCA berjemaah? Simpanan GCA berjemaah. Boleh tekan satu. Kalau tak join tekan kosong. Tulis kosong. Satu-satu banyak. Dia berapa account dia. Tu lah, kena
itulah kena minta Arif share lah pasal GCA panduan berjemaah ni keuntungan dia biar orang nampak sikit. Tunjuk dia punya Ha, holding ha, inventory kan. ha. Lepas tu baru orang rajin sikit ni ada yang skip. Team saya banyak skip. Salah. Dah dapat satu tunjuk untung baru percaya. Oh, semua masuk. Lain semua masuk eh? Haji tu apa? Naimah? Tekan Beberapa satu kalau join, tekan kosong kalau tak join. Oh, okay. Oh, Naimah patut join lah. Best lah. Nanti saya suruh Arif share lah nanti satu session tu. Sekejap Kalau saya tengok cuba kalau saya share kalau boleh. Sekejap. Tapi saya dah jual lah. Saya dah jual lah. Susah lah pula. Sekejap. Macam. Okay. Saya share. Eh. Okay. Oh, sendiri ada. Okay. Macam contoh kan. Nampak sharing saya? Macam satu contoh tu macam saya. Okay. Macam ni kan. Bulan Oktober hari tu. Saya beli buat GCA. Saya dah dapat untung lah. Lebih kurang berapa ni? Saya tak ingat lah. Lebih kurang RM20 lah saya untung. Lepas tu saya terminate. Sebab saya buat konsisten lah. Sebab ada join jemaah tu macam kita bayar RM150 lah. So boleh tanya dealer Naimah lah kalau nak join. Saya rasa semua buat lah dealer. Saya tak pastilah. Tapi memang saya encourage kita join lah jemaah tu. Sebab setiap bulan 2 kali kita rotate bayar 150 tu untuk dapat harga emas sebanyak RM1,000. So banyak lah. So sekarang ni semua ni tengah tengah profit ni, tak merah. Kalau tak dulu merah semua. Yang perasan tengok yang belakang tu ada 850 tu. Ya tu. Ha. Bagus Ya, lah. betul betul betul. Ya. Ya. Yes, yes, yes. Yes, betul betul. Mhm. Okay, betul betul. So boleh join lah. Kalau Naimah join, boleh WhatsApp saya ataupun ataupun dealer Naimah. Kalau nak join lah, bayar 150 je. Okay. Ada soalan lain? Tak ada lebih kurang 6 minit lagi. Ni seminggu punya harga kan. Ni seminggu punya harga. Ni seminggu punya harga. Itulah. Saya nak, kalau boleh nak jual semua lah. Tahun ni juga kan sebelum turunan. Sebab macam Faizan pernah cerita, masa Ukraine tu dia naik tinggi, lepas tu dia turun. Pum. Baik kita jual sebelum dia turun lah. So saya nak semua ahli QM yang join beli JE atau GCA ni dapat untung lah. Itu yang penting sekali. Lepas tu kita rolling balik bila harga emas jatuh. Hmm. Esok pagi start pukul apa market buka, Faizan? Pukul 6 eh? Pukul 6. Uff, Pukul 6 pagi. tahulah. Kalau QM tak buka lagi, market dah buka. Oh, 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 market buka tapi KM tak buka. KM buka Tapi pukul boleh, 8. boleh beli je lah. Tadi tu. Oh, Beli jual beli okay. kan. I see. Okay. Dia ikut market dunia. Market dunia untuk futures dia rehat sejam. Dia tutup sejam. Pukul 5 Hmm. pagi dia tutup. Pukul 6 pagi dia start balik. Oh, okay, okay. Pas mayang lah. Macam mana? Sama crude oil ke, Hmm. soybean ke, palladium semua tu. Untuk futures. Hmm. Okay lah. Seaboy, Hmm. apa? Exchange. Okay lah. Nanti so kita tinggal 5 minit lagi. Macam tak ada soalan dah. Okay, itulah. Saya harap kita tengok-tengoklah sikit harga emas minggu depan sebab ketegangan plastin tu masih ada. Jadi kemungkinan harga emas tu naik lah. So saya harap Naimah pun dapat untung lah. Kalau harga emas tu naik dapat untung 100, 200.
Kalau nak tunggu tunggu, kalau tak jual je. Kalau dah simpan lama unit tu kan, tak sabar nak untung kan, nak masuk bank account kan. Terutama pada first time user. Kalau yang first time user tu dia memang excited lah nak dapat untung tu masuk bank account kan. Cubalah kalau dapat untung RM200 ke atas tu jual lah. Nanti lain kali beli lagi. Tapi itulah saya kita tak tahu bila harga max tu lah. Itu satu lah. Kita tengok dulu. Sebab harga max kalau ikut ounce 2060, 2070 tahun ni. Tapi sekarang 1983. Dia belum max lagi. Tapi kita tak masalah kita tak tahu dia sampai max ke tak. Tu masalah. Itu di semua tangan takdir lah. Cuma tu je lah maklumat yang kita ada. Tapi cuma yang satu saya tahu kalau ketegangan ni berlarutan dia ketegangan berlarutan harga emas akan naik tinggi lagi. Itu yang saya tahu. Harga berapa banyak tinggi saya tak tahu. Oh, okey. Dah ada ni. Okey. Tahun lepas dah ada experience. Okey, Alhamdulillah. Dah pernah try. Okey. Maknanya go for max lah. Harap-harap jual tinggi lah. Nanti kita wawarkan dalam WhatsApp ataupun Telegram lah. Saya rasa Naimah masuk kot dalam WhatsApp Academy Coaching. Nanti Faizan tu ataupun saya pun wawarkan lah kalau harga masih tinggi. Buat masa ni RM303. Tak ada sana. Ha? Tak ada? Tak ada. Okey. Okey. Mungkin depan mungkin kita ada kalau tak keberatan kita ada satu sesi itu sembang emas lah. Sembang harga emas. Ke mana arah tuju. Tak Okey. masalah. Boleh Okey. menanti ke depan. InsyaAllah. Kita sembang macam semualah. Ha. Kita sembang dalam chat pun boleh. Sembang kita punya. Adalah dia punya storyboard dia. Nanti saya buat. Nanti sembang harga emas lah untuk setengah jam ke. Lepas tu kita buka pada Q&A lah. Mengenai quantum metal. Ha. Saya rasa itulah. Saya ucapkan terima kasih lah pada siapa yang hadir pada malam ini. Okay. Uh, saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.